Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan 3 akan membentangkan tajuk berkaitan isu Malaysia jago cyberbully. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli pembentang dalam kumpulan saya. Pembentang yang pertama adalah saya, Nur Aisyah Safia. Yang kedua adalah Razik. Yang ketiga adalah Hafizah. Dan yang keempat adalah Johan. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan apakah itu cyberbully. Pada era modernisasi ini, kemajuan teknologi semakin berkembang. Media sosial telah muncul sebagai salah satu media komunikasi yang efisien dalam masyarakat kini. Walau bagaimanapun, berdasarkan obsesi masa kini, etika masyarakat menggunakan media sosial lebih cenderung kepada budaya negatif, seperti cyberbully. Sejak akhir-akhir ini, kita melihat banyak unsur-unsur buli di kalangan rakyat Malaysia. Menurut tinjauan global, Malaysia menduduki tempat kedua di antara negara-negara Asia. Jadi, kita teruskan dengan apa itu cyberbully. Cyberbully ditakdirkan sebagai penggunaan komunikasi berasaskan teknologi, termasuk telefon bimbit, email dan rangkaian sosial dengan tujuan untuk mengganggu atau menakut-nakutkan seorang individu melalui mesej atau ekspresi dalam talian. Selalunya, pelaku tanpa nama di alam cyber menghantar kandungan maklumat yang direka untuk menyakiti dan berpotensi menjatuhkan maruah mangsa. Kini, Malaysia sedang menghadapi tahap cyberbully yang sangat serius. Sebagai contoh, sebelum ini Malaysia diberi arahan untuk duduk rumah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan. Dengan ini, peningkatan pengguna sosial media semakin meningkat. Pada masa yang sama, kita digemparkan berita bahawa Israel telah menceroboh dan kacau penduduk saudara Islam kita iaitu Palestin, sehingga menimbulkan kemarahan penduduk Malaysia. Secara tak langsung, tubuhlah satu kumpulan yang dinamakan Dragon Force Malaysia yang dikenali sebagai Hacker Malaysia. Jadi, mereka gunakan kemahiran IT mereka dengan menggodam semua website yang berkaitan dengan Israel serta mengkritik mereka dengan menggunakan perkataan mak kau hijau, sehingga mereka menjadikan itu sebagai parodi. Dan ini adalah salah satu contoh yang boleh dijadikan sebagai cyberbully. Mari kita teruskan dengan jenis-jenis cyberbully. Yang pertama adalah intipan cyber. Ini adalah bentuk buli cyber yang sangat serius yang boleh digunakan ancaman bahaya fizikal kepada sasaran. Ini termasuk pemantauan tuduhan palsu, ancaman dan sering disertai dengan pengejaran luar talian. Yang kedua adalah menyamar. Menyamar berlaku setiap pengganggu yang membuat akaun email palsu, profil media sosial palsu dan pilih identiti dan foto baru untuk menipu mangsa. Seterusnya, hukuman yang akan dikenakan kepada pesalah. Jika pelaku media sosial itu didapati bersalah, hal ini termaksud dalam Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Pesalah boleh didenda atau lebih dari RM50,000 atau dipenjara tidak lebih dari 1 tahun atau kedua-duanya. Assalamualaikum, saya ingin memperkenalkan diri saya iaitu Razik Daniel dari kelas 4A dalam kursus Diploma in Integrated Logistic Management. Saya ingin memberi sedikit sebanyak penerangan tentang latar belakang tentang isu yang sedang meningkat naik di laman sosial iaitu bully cyber. Kurang perhatian daripada keluarga. Faktor berlakunya kes jenayah bully cyber adalah kerana pembuli cyber kurang mendapat perhatian yang cukup daripada keluarga dan insan terdekat. Hal ini demikian menyebabkan mereka ingin mencari perhatian daripada orang ramai dengan melakukan perkara yang salah iaitu bully cyber. Yang kedua, kurang didikan agama. Didikan agama yang kurang juga boleh menyebabkan berlakunya bully cyber. Kurangnya pengetahuan nilai-nilai agama dalam diri mereka, sebagai contoh mereka menghina orang dengan perkataan yang tidak sepatutnya, mengedar gambar dan membuka aib seseorang. Kesan bully cyber kepada mangsa dapat dibahagikan kepada kesan mental, emosi, fizikal. Serangan bully cyber bergantung mentaliti mangsa kerana setiap serangan yang dilakukan bukan sahaja dapat menjejaskan emosi, malah mendorong seseorang untuk bertindak di luar batasan apabila mereka tidak mampu mengawal tekanan daripada pihak pembuli. Semestinya kita tertanya-tanya apakah pandangan terhadap para pembuli cyber dan apakah yang akan berlaku jika perkara ini tidak dibendung. Mari saya jelaskan apakah yang akan berlaku jika tiada yang mengambil endah tentang perkara yang serius ini. Pertama sekali, masa depan tidak akan terjamin kerana sikap dan tabiat suka melakukan penindasan terhadap orang lain. Setiap individu perlulah sentiasa menjaga tata tertib dalam berkata-kata kerana setiap tutur kata yang dikeluarkan sama ada baik ataupun buruk mampu memberi kesan terhadap orang lain. Oleh itu, sentiasa memberi sokongan terhadap sesiapa sahaja motivasi antara satu sama lain agar setiap individu dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni serta sentiasa bergaul dalam kehidupan yang positif. Kesimpulannya,
Trend rasism ataupun cyberbully ini perlu dibendung serta setiap pihak perlu memainkan peranan mereka masing-masing agar masa depan negara cerah dan dipandang tinggi oleh orang asing. Nilai yang pertama ialah nilai bertanggungjawab. Dalam dunia cyber ini, di mana internet menjadi senjata utama manusia, maka amat perlu dipastikan mereka yang terlibat di dalamnya sentiasa terpadu dengan nilai ini. Sebagai contoh, seorang pengguna internet wajar tahu setakat mana hak penggunaannya. Pembuat laman web mesti sedar apakah berita yang disebarkan itu akan memberi impak nilai kepada masyarakat atau sebaliknya. Pengamalan kepada nilai murni ini pastinya akan membimbing manusia ICT. Yang kedua adalah nilai kejujuran. Kejujuran adalah asas dalam perlakuan manusia. Bagi seseorang Muslim, setiap amal mereka dinilai berdasarkan kepada keikhlasan dan kejujuran. Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadis baginda yang bermaksud, setiap amal bermula dengan niat. Satu perkara yang kita dapat laksanakan ialah memaparkan pada papan skrin mengenai etika melayari laman web. Ia dapat membantu mendidik seseorang daripada melakukan sesuatu yang salah dan membina kejujuran diri. Dan yang terakhir ialah nilai beretika. Masyarakat yang beretika ialah masyarakat yang mempertahankan tanggungjawab moral dan sosial, membentuk individu sebagai anggota masyarakat yang komited terhadap peraturan dan lunas-lunas yang berhemah. Islam sebagai contoh telah menyediakan asas etika dan akhlak yang luhur untuk diamalkan oleh semua peringkat manusia di zaman cyber ini. Asas sifat seperti siddiq iaitu wajar dipraktikan dalam seluruh generasi ICT. Sikap siddiq yang bermaksud benar amat besar peranannya dalam hidup manusia. Permasalahan kerakusan manusia pornografi akan dapat diatasi jika manusia seluruhnya sentiasa memastikan setiap tindakan mereka sentiasa benar. Hal ini hanya dapat dipastikan jika manusia itu mempunyai iman dan pekerti yang luhur. Amanah sebagai standard umum perbuatan mereka ataupun manusia akan melahirkan generasi yang sukses dalam segenap lapangan. Penyebar maklumat yang amanah dan beretika akan sentiasa memastikan bahan yang disebar adalah benar dan tepat dan akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Didikan terhadap perbuatan amanah dan beretika ini mestilah dilakukan sejak manusia di peringkat rebung. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Johan Beroslan. Saya di sini ingin menerangkan tentang cadangan penambahbaikan isu jago cyber di Malaysia. Yang pertama adalah melaporkan dan menyekat akaun pembuli di semua media sosial. Orang yang membuli secara cyber mahu mangsa bertindak balas sekiranya mereka diabaikan. Akhirnya mereka akan muak dan beralih kepada orang lain. Hal ini secara langsung dapat menghalang pembuli daripada terus mengganggunya. Kedua ialah melaporkan kes buli ini kepada pihak berkuasa. Hal ini supaya pihak berkuasa dapat mengenakan tindakan undang-undang kepada pembuli sekaligus dan memadamkan akaun mereka secara kekal atas kesalahan penyalahgunaan di media sosial. Seterusnya adalah kerajaan haruslah mengadakan kempen kesedaran tentang bahayanya buli cyber. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran para pengguna dan menekankan etika-etika berkomputer yang betul seperti menghormati pendapat dan privasi orang lain dalam media sosial. Dengan cara ini, kes buli cyber di negara kita dapat dicegah dan dikurangkan. Yang terakhir ialah ibu bapa haruslah memasang aplikasi kawalan di gadget anak-anak. Aplikasi ini boleh membantu ibu bapa untuk mengawal dan memantau gerak-gerik anak-anak dalam talian, menyekat percubaan pembuli untuk mengganggu anak-anak serta mencegah mereka daripada melihat kandungan yang tidak sesuai. Itulah yang cara penambahbaikan tentang isu jago cyberbullying di Malaysia. Kami telah memperoleh maklumat daripada website The Inspirasi yang bertajuk Keburukan Buli Cyber dan Cara Mengatasinya. Yang kedua ialah daripada website UMT yang bertajuk Buli Cyber, Impak Emosi Dalam Kalangan. Yang ketiga ialah daripada media sosial Facebook yang bertajuk Penghayatan Etika dan Peradaban Buli Cyber. Keempat ialah daripada website Script yang bertajuk Buli Cyber dan Undang-Undang di Malaysia. Yang kelima ialah daripada website Siti Nurhanani yang bertajuk Kesan dan Cabaran Dunia Cyber dalam Pembentukan Akhlak Masyarakat. Keenam ialah daripada website
Free Malaysia Today yang bertajuk Buli Cyber Kalangan Belia, Malaysia kedua tertinggi. Dan terakhir ialah daripada website Dagang News yang bertajuk Buli Cyber dalam media digital daripada perspektif Islam. Itu saja daripada kami. Terima kasih.